Berkhabar baik. Okey, dan cikgu pun khabar baik. Selamat petang semua ya. Okey, apa khabar? Saya dapat reply yang slow saja. Okey, cikgu pun berkhabar baik ya. Apa tu? Dah makan ke semua? Baru habis tikannya. Dah habis makan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Okey. Ya, memang hujan lebat di semua tempat. Di sini pun sama. Okay. So before I start my class, I want to give one information, okay? Pengumuman berkaitan bulan depan. Okay. Seperti yang kamu tahu, Cikgu Ana tak tahu lah bagi tahu ke tak, 30 Mei itu, 30 April itu, okay? Kamu ada apa? Cikgu Ana menganjurkan satu seminar, mega seminar untuk apa? Untuk semua subjek dan subjek sejarah pun terlibat. Okay, seminar sejarah, first May, right? First May, Okay, the seminar for subjek sejarah on 4 until 5 p.m. Okay? Dan dalam seminar tu cikgu akan mengajar kamu teknik menjawab struktur dan esei. Boleh? Boleh ke? Teknik menjawab struktur dan esei. Ramai yang katakan cikgu cantik hari ni. Terima kasih. Okay, tengok So your seminar on 1st May, okay, bagi subjek sejarah pada pukul 4 hingga 5. Okay, tolong catat 4 until 5 So make sure you all join. Please send to your friends, share to your friends. Yes, invite lah beberapa kawan yang ada buat status. Kan kamu semua dah ada handphone kan? Handphone sendiri kan? Okay, hantarlah pada kawan-kawan. Yang cikgu Ana nak hantar dalam inbox kan? Benda tu, yang pamphlet tu hantar kawan-kawan semua supaya semua pun dapat tahu. Azlan dapat 74 dalam exam. Dah tinggi Azlan. Kenapa nak sedih? Tak payah sedih Okay. Ramai yang dapat A je. Saya baca komen ramai yang dapat A dalam sejarah. Bagus. Tahniah saya ucapkan. Tolong kekalkan markah anda. Okay, boleh? Berusaha lagi. Ini baru penilaian. Kan? Baru habis ujian sumatif. Kamu ada ujian pertengahan tahun lagi. Yang tu penting. Itu satu format sejarah akan keluar ya. So itu yang buat dengan baik ya. Okay, the second info about our tuition center is kelas pada bulan Mei akan bermula 7 Mei. Okay, the class for sebab 1st Mei tu kamu ada seminar 1st Mei Okay. And 3rd until 6th May tu kelas kamu ditundakan. Okay? The replacement for 3 until 6 May on 26 May. Iaitu Vesak Day. Okay? Tengok kelas kamu akan bermula pada 7 Mei. Okay, so 3 hingga 6 Mei tu kelas sudah tak ada. Bukan batalkan, ditundakan. Okay, ditundakan pada 26 Mei. 26 Mei tu on Vesak Day. Okay, so your public holiday. Okay, boleh? Boleh ke? Okay, so semua faham The info I given you. Okay, dan lagi satu. Sebab Cikgu Ana nak buat registration for 3rd until 7 Mei. Okay? Dan lagi satu, kamu semua dah pandai guna apps kan? Mobile apps kan? So dah tahu macam mana buat subject selection, dah tahu buat macam mana payment semua kan? Bolehlah mula buat. Okay? Rasanya sejarah kamu sesuai nak belajar sejarah,
dengan dengan Star Tutor, dengan Cikgu Jyoti, so you can register your subject. Okay, for main. Siapa nak register untuk main? Saya nak tahu. Oh, Vignesh dapat 99. Bagus. Tanya. Lagi siapa nak sambung kelas sejarah dengan Cikgu Jyoti? Chris, Popol dan ya, macam mana saya boleh jumpa? Saya boleh lupa Popol dengan Pupa tu. Okey, ramai yang nak register ya. Okey, so mulai hari ni, mulai esok lah. Okey, so you dah boleh mula register for your main. Okey, macam biasa. Okey. Okay, the information I given today is about regarding your seminar mega seminar pada 1 Mei, iaitu bagi subjek sejarah ya, subjek lain kita tahu. Okay, nanti cikgu-cikgu tertentu akan bagi tahu bagi subjek sejarah 4 hingga 5 petang. Okay, dan your class for May start on 7. Okay, 7 Mei disebabkan 3 until 6 Mei tu cuti. Okay, bukan cuti ya, kelas itu ditunda pada 26 Mei. Boleh? 26 Mei itu public holiday. Okay ya, boleh, itu je lah information yang saya nak bagi ya. So kamu faham tiga-tiga info ni? Okay, so boleh saya mulakan kelas? Hari ini cikgu nak bercerita saja. Dah mula satu cerita. Kan kita dah baca manipulasi di Perak, betul tak? Hari ini manipulasi di Selangor, manipulasi di Negeri Sembilan, dan juga manipulasi di Pahang. Boleh? Boleh? Hari ini tak adalah nota kamu salin semua. Just dengar cerita. Boleh ke? Okay. So for today, boleh saya padam ni? Okay, untuk hari ini kita nak tengok manipulasi di Perak terdapat 2, iaitu Perang Larut. Okay, ni perebutan takhta. Okay, so 2 ni kita dah tengok, betul tak? Okay, sekarang kita nak tengok apa dia? Manipulasi di Selangor pula. Macam mana British nak dapatkan manipulasi macam mana dia manipulasi di sana? Disebabkan perang klan. Okay, siapa yang penduduk klan tu? Dengarlah cerita tentang klan Okay, dan ketiganya, hari ini kita nak tengok 2 cerita manipulasi di Sungai Ujong. Iaitu di mana? Sungai Ujong. Negeri Sembilan. Okay, saya buat NS Negeri Sembilan disebabkan apa? Dia buat apa Negeri Sembilan? Disebabkan sungai Lengki Okay. Boleh? Okay, boleh? Dah salin soalan exam tu semua berkaitan ni semua saya akan bagi dalam seminar. Boleh? Boleh ke semua? Okey, dah salin Okay, boleh saya mula cerita? Nak dengar cerita kan? Gita, okey, tak apa. Nanti cikgu repeat tentang tuition berkaitan tuition tu. Yes, inbound pun sama. Nanti saya akan
Saya akan ulang info berkaitan tuition. Start tutor Okey, boleh saya mula? Boleh ya? Okey, dah salin boleh saya berdiri macam ni? Okey. Seperti yang kita tahu, manipulasi di Perak itu disebabkan dua point. Dengar betul-betul tapi nak buat check dengar betul-betul cerita ni. Okey, manipulasi di Perak disebabkan dua perkara, iaitu perang larut dan perebutan takhta Kesultanan Perak. Okey, yang dua tu dah settle. Perang larut tu disebabkan apa? Disebabkan kelab kongsi gelap, iaitu kumpulan Giji dan Haisan. Dua tu bergaduh untuk apa? Untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka masing-masing. Okey, yang peperangan itu menyebabkan terjejasnya ekonomi di mana? Negeri-negeri Selat. Okey, disebabkan itulah mereka minta bantuan British. Okey, Dayalan kenapa? Semua dengar kan? Panuja boleh dengar suara cikgu? Ramai yang boleh dengar. Okey, perebutan takhta pula, Perak mengamalkan, okey, saya kurangkan volume sikit. Okey, boleh? Dengar? Okey, tengok Tashmita dengar suara cikgu Okey, tengok perebutan takhta itu mereka Perak mengamalkan sistem giliran. Okey, di giliran itu antara siapa? Tiga, Raja Hilir, Raja Bendahara dan Raja Muda. Okey, tiba-tiba selepas pembangkatan Sultan Halim, okey, tiga-tiga sultan pun di volunteer jadi nak raja. Siapa tu? Raja Sultan Ismail, Raja Yusuf dan Raja Abdullah. Okey, dalam itu siapa yang dapat Raja Abdullah walaupun dia tak hadiri Raja Abdullah walaupun dia tak hadiri majlis upacara pemakaman Raja siapa? Raja Ali. Okey? Siapa tu yang sokong? Andrew Clark yang memberi sokongan penuh kepada Raja Abdullah supaya dia nak jadi raja. Sebab apa? Dia mementingkan perang larut. Okey, dia mementingkan, dia katanya dia nak hapuskan perang larut itu dulu. Siapa tu? Raja Abdullah. So inilah dua sebabnya berlaku manipulasi British di Perak. Okey, Darwin? Why so serious you are listening Okey. Okey. Tengok Vidya Sri, poin apa yang tak faham? Okey, dengar betul-betul cerita ni Kita masih dalam bab 3. Okey, manipulasi British di Selangor. Ini cerita baru saya nak ceritakan. So tolong semua dengar. Stop chatting Okey, semua dengar, berfokus Okey. Dalam Selangor tu semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad, iaitu tengok buku teks Okey. Semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad 1857 hingga 1898 tercetusnya perang Kelang. Okey. Akibat pertelingkahan antara Raja Abdullah bin Raja Jafar dengan Raja Mahadi bin Raja Sulaiman. Okey, disebabkan dua orang tu Okey, semasa pemerintahan siapa? Sultan Abdul Samad. Okey, British campur tangan dalam pertelingkahan tersebut dalam usaha meluaskan pengaruh di Selangor. Tengok dua-dua tu gaduh. Siapa tu? Raja Abdullah bin Raja Jafar dan Raja Mahadi bin Raja Sulaiman. Kenapa mereka tu gaduh? Okey, Raja Abdullah bin Raja Jafar tu memperoleh hak pentadbir daerah Klang daripada Sultan Abdul Samad apabila Raja Sulaiman mangkat. Maksudnya Raja Sulaiman tu seorang raja yang selalu dapat hak mentadbir Klang dia sudah mati. Dia sudah meninggal. And then the replacement for Raja Sulaiman tu siapa? Raja Abdullah bin Raja Jafar. Okey? Siapa melantik? Sultan Muhammad Al-Samad. Okey, lepas tu Raja Abdullah bin Raja Jafar
Raja Abdullah, saya cakap macam tu, senang Raja Abdullah itu berjaya memajukan daerah Klang sebagai pusat pengeluaran biji timah dengan pembukaan lombong di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur. Okey, so dengar ya, Raja Abdullah itu berjaya menjadikan pusat Klang, menjadikan daerah Klang sebagai pusat pengeluaran biji timah. Okey, so tolong stop chatting. Tak ada apa-apa dia di whiteboard sekarang. Saya hanya ceritakan. Okey, dengar cerita ni dulu Okey, tengok So dia buat dua perkara. Dia memiliki hak pentadbir, daripada Abdul Samad, dan lagi satunya apa? Dia memajukan daerah Klang sebagai pusat pemerintahan, pusat pengeluaran biji timah. Okey, boleh? Dua ni. Okey, apa Raja Mahandi bin Raja Sulaiman buat? Okey, dah tahu dia tu anak pada Raja Sulaiman. Okey, tetapi selepas Raja Sulaiman mangkat, siapa pula ambil kuasa hak mentadbir? Tak pandai kan Ujang. Raja Abdullah yang ambil. Disebabkan itulah dia tak suka. Siapa tu tak suka? Raja Mahadi. Okey? Tengok kemajuan perlombongan biji timah di daerah Klang mendorong Raja Mahadi menuntut hak ke atas daerah tersebut kerana di bawah kuasa ayahnya iaitu Raja Sulaiman. Dia nak hak untuk raja untuk apa tu? Untuk hak mentadbir daerah Klang. Tapi dia tak bagi, Abdul Samad tu tak bagi pada Raja Mahandi. Dia bagi siapa? Raja Abdullah. Sebab itulah dua-dua tak puas hati. Okey? Lepas tu beliau juga tengok Raja Mahandi tu dapat kekuasaan, dapat sokongan ke kumpulan Gihi. Kan saya cakap Gihi Haisan tu kongsi gelap kan? Memang dua-dua tu gaduh. So Raja Mahandi tu dapat sokongan daripada Gihi. Okey, boleh? Sekali lagi saya ulang manipulasi British di Selangor disebabkan dua raja. Siapa itu? Raja Abdullah bin Raja Jafar, Raja Mahandi bin Raja Sulaiman. Okey, dua-dua ini tengok ya, tak payah nak check, tak faham lah cikgu, tak inilah cikgu. Dengar betul-betul. Baru kamu akan faham cerita ni. Okey, di sekolah pun tak adalah cikgu nak ajar kamu macam ni. Saya tahu ramai yang dah skip bab ni, betul tak? Saya bagi cerita, tolong dengar. Jangan katakan I don't understand lah, I terlalu cepat lah. Okey? Even saya dah ulang cerita manipulasi di Perak sekali lagi. Betul tak Darwin? Okey? Dengar ya. Tengok perang Klang disebabkan dua perkara. Dua raja, Raja Abdullah bin Raja Jafar dan Raja Mahandi bin Raja Sulaiman. Okey, Raja Abdullah tu mungkin dia pandai kot. Sebab itu dia punya Raja Abdul Samad tu memberi kuasa hak pentadbir pada dia. Dan dia juga Baginda juga memajukan daerah Klang sebagai pusat pengeluaran biji timah. Okey? Raja Mahandi pula tidak puas hati. Kenapa bagi kuasa hak pentadbir pada Raja Abdullah sedangkan itu under kuasa bapa dia. Betul kan Darwin? Okey? Dan lagi satu, Baginda dapat sokongan siapa? Kumpulan Gihi. So kalau ada sokongan dia mestilah dia berani lagi. Kan? Dengar ini macam mana British campur tangan dalam hal ini. Okey, kita tengok British melaksanakan manipulasi politik dengan memihak kepada raja dan pembesar Melayu yang boleh membawa keuntungan dari segi ekonomi, terutamanya perdagangan biji timah. Maksudnya dia sudah masuk tangan tentang raja dan pembesar. Tetapi dia cari apa tu? Keuntungan dari segi ekonomi, terutamanya perdagangan biji timah. Sebab Selangor itu, Kelang itu sangat
famous dengan biji timah, pengeluaran biji timah. Okey? Lepas tu British telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Tunku Udin. Tunku Udin untuk menamatkan perang Klan. Sebab Tunku Udin itu pun termasuk dalam ni. Okey? Lepas itu melalui bantuan tersebut, okey, British mengharap Sultan Selangor akan menerima perlindungan British. Tengok disebabkan dia bagi bantuan disebabkan dia bagi bantuan dalam perang Klan. So British mengharap Sultan Selangor iaitu Abdul Samad lah, Sultan Abdul Samad mesti kena menerima perlindungan British bagi mewujudkan kestabilan di Selangor. Betul ke dia nak wujudkan kestabilan ke? Bukan, dia nak mencari keuntungan dari segi ekonomi iaitu pengeluaran biji timah. Boleh? Boleh ke semua? Adakah dulu faham? Okey, sekarang semua nak tanya. Siapa itu Tunku Udin? Tiba-tiba kenapa British nak bagi bantuan? Tunku Udin kan? Sultan Abdul Muhammad telah mengarahkan menantu baginda. Dia tu menantu Sultan Samad. Okey? Iaitu Tunku Udin untuk menamatkan perang Klan antara Raja Abdullah dan Raja Mahadi. So dialah suruh Sultan Abdul Samad tu disuruh pergi bantu. Siapa tu? Dia punya menantu Siapa tu? Tunku Udin untuk menamatkan perang Klan. Okey, faham tak sekarang cerita perang Klan? Okey, sekarang dah boleh komen. Siapa yang faham komen? Okey, Syarmina. Ya, sebab Syarmina dari tadi memang tak mesej. Dia dengar betul-betul. Terima kasih Tanuja. Tanuja pun faham. Sebab tak mesej langsung. Kita nak betul. Yang ni semua saya tak tengok pun nama. Because you are listening. Okey, boleh tak? Dekat sekolah memang cikgu dah ajar. Kan? Tetapi kamu, peristiwa ni kamu tak berapa sure. Betul tak? Sekarang kamu okey tak dengan ni? Okey, sekarang kita boleh tambah di sini. Perang Klan disebabkan siapa? Raja Abdullah dan Raja Mahadi. Okey, boleh? Boleh ke? Hari ni baru ada ramai yang baca. Okey, so kita terus pergi pada manipulasi di Sungai Ujong. Boleh? Are you okay? Okey Minum air sikit. Cikgu pun minum air sikit. Sebab baru habis satu cerita kan? Manalah letak botol air saya? Okay, so you all faham Tashmita faham What is manipulasi? Ada yang tanya. Okey, jawablah. Apa tu manipulasi? Campur tangan, brainwash. Okey? Itulah saya kata dari awal hingga habis kelas kena fokus. Okey? So, siapa yang nak tulis ni semua, tulis cepat sikit. So, kamu semua tahu Monopoli tu maksudnya mencari keuntungan. Monopoli Okey, boleh? Boleh saya sambung dengan apa tu? Manipulasi di Sungai Ujong? Boleh? Ada yang nama tu dot, tolong letak, saya dah beritahu kamu letak nama kamu betul-betul. Baru saya tahu kenali siapa budaya ni. Okey? Tanyanya soalan, kenapa manipulasi di perang Klan? Apa saya nak jawab untuk soalan ni?
Kenapa manipulasi? Manipulasi salah satu cara. Sebenarnya yang dot nama tu dia tak faham apa tu manipulasi. Seperti yang tahu manipulasi itu apa? Salah satu strategi yang dipergunakan oleh British untuk nak dapatkan tanah jajahan. Okey? Boleh ya? Maya Gan kata jangan jawab. Yes, berlaku serangan. Berlaku peperangan antara Raja Abdullah dan Raja Mahdi. Itulah peperangan apa tu? Peperangan klan. Okey, siapa pula habiskan peperangan itu? Tunku Kudin. Bagus Tashmita. Okey, Tunku Kudin. Tunku Kudin itu siapa? Menantu pada Sultan Samad. Sultan boleh? Okey ya, boleh ya? Okey, boleh saya sambung apa tu di Sungai Jo? Sungai Jo lagi lah. Lagi dia memperbodohkan masyarakat tempatan. Okey? Okey, kita baca Okey, British berpeluang. Semua okey, are you ready all of you? Okey, excited tu nak tahu cerita manipulasi British di Sungai Jo? Okey, ramai okey Okey, so dengar ya. Manipulasi British di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Okey, British berpeluang melakukan manipulasi politik di Negeri Sembilan apabila berlakunya persengkatan pembesar Melayu di daerah Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah. Okey, dengar ya, Sungai Ujong tu satu tempat memang kaya dengan biji timah. Okey, Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Muda Linggi saling persengkatan tu permasalahan. Okey, mau kena? Okey, ada dengar ya, saling bersaing untuk mengawal pungutan cukai di mana? Di Sungai Linggi. Okey, Sungai Linggi tu selepas Sungai Ujong. Kalau Sungai Ujong di sini A, Sungai Linggi B. Kalau you nak pergi ke tempat A, okay, you kena cross tempat B. Kalau nak dapatkan Sungai Ujong, you kena cross by Sungai Linggi. Okay? So, di 3 orang raja itu, okay, Sungai Ujong tu kat Negeri Sembilan. Okay? So, 3 orang raja, siapa tu? Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Muda Linggi. 3 orang tu bersaing. Bersaing apa? Berlumba-lumba nak dapatkan mengawal pungutan cukai di Sungai Linggi. Pungutan cukai maksudnya mengkutip cukai. Dia nak kutip cukai di Sungai Linggi supaya nak dapat Sungai Ujong juga. Okey? Lepas tu, permasalahan antara Datuk Kelana dan Shah Bandar, Datuk Shah Bandar dimanipulasi oleh British. Tengok Datuk Muda Linggi tu dia dah diam sikit. Okey, dia dah tak berapa sound tapi Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar tu memang serius nak tempat itu. Okey? Tempat apa tu? Sungai Linggi. Dia nak hak kutip cukai di Sungai Linggi So dua-dua tu dimanipulasi, di brainwash oleh siapa? British. Okey, British memperoleh. Tengok dua-dua pula gaduh nak dapatkan hak memungut cukai kan. Tetapi pandainya British memperoleh hak memungut cukai di Sungai Linggi dengan memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Faham tak? Tengok tiga-tiga tu gaduh nak dapatkan Sungai Linggi. Kan? Tetapi Datuk Muda Linggi tu sudah diketepikan. So Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar itu memang kuat bergaduh. Ini British pula mengambil kesempatan nak tolong siapa? Datuk Kelana. Dia kata saya tolong you. You gaduh dengan Datuk Shah Bandar. Saya tolong you bagi bantuan ketenteraan. Okey, dia pun memang bersemangat. Siapa tu? Datuk Kelana bersemangat nak gaduh dengan Datuk Shah Bandar. Tak fikir tentang Sungai Linggi. Tetapi British pula
dah ambil Sungai Linggi. Sebenarnya dia untuk apa? Dia untuk apa dia buat apa tu? Untuk apa dia orang gaduh? Untuk apa? Memungut cukai di Sungai Linggi kan? Tetapi benda itu dia tak biarkan. Betul kan? Dia lupa benda itu disebabkan dia nak menang dengan Datuk Shah Bandar. Okey? Pelik tak? Tengok senang kan? Okey? Biarkan maksudnya leave it. Okey? Lepas tu perbalahan. Kenapa Kevin? Kevin Tiaga Raja? Okey. Lepas itu perbalahan pembesar di daerah Sungai Ujong dan persaingan untuk menguasai Sungai Linggi menjejaskan kegiatan perdagangan di negeri-negeri Selat. Disebabkan mereka tu gaduh-gaduh menjejas ekonomi di mana? Di negeri-negeri Selat. Manipulasi British dalam konflik ini berjaya meletakkan daerah Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah di bawah kekuasaan British. Perlu ke ni? Orang itulah cari sendiri kan? Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar gaduh disebabkan dia nak hak memungut cukai di mana? Sungai Linggi. Kalau dapat Sungai Linggi baru dapat Sungai Ujong kan? Tetapi dua itu gaduh mementingkan pergaduhan. Yang siapa tu? British memberi bantuan ketenteraan kepada siapa? Datuk Kelana. So dia hanya mementingkan pergaduhan saja. You gaduh, tak apa. Yang benda tu British pula ambil. Okey, dia ambil hak pungutan cukai dan juga daerah Sungai Ujong. Dua-dua pun siapa dapat? Tiga-tiga pun tak dapat. Tiga-tiga raja tu gaduh tak dapat. Orang yang bagi bantuan itu dapat. Waste of time. Yes, correct. Pelik kan? Inilah kesempatan yang diambil oleh British. Okey? Boleh faham tak? Siapa tahu okey, tiga-tiga cerita ni boleh faham. Senang tak? Okey. Yang ni pula cikgu tulis Sungai Linggi kan? Sungai Linggi oleh siapa? Datuk Kelana. Sini Datuk Shah Bandar. Okey, Datuk Kelana itu dapat bantuan British. Ini tak dapat. Okey, boleh? Ini pula Raja Mahandi dapat bantuan Gilhi. Okey, boleh? Boleh faham tak? Inilah cerita berkaitan Raja siapa tu? Tentang manipulasi. So, kamu semua faham tak tiga-tiga cerita ni? Message, okey, sekarang komen saya siapa yang faham tiga-tiga ni? Gilhi ke Haisan dapat sokongan? Witness, ramai yang faham, bagus. So, kamu memanglah berfokus, Okey, lepas tu pula kita nak tengok, kan saya cakap strategi yang dipergunakan oleh British ialah, okey, boleh saya padam? Okey, saya buat macam ni strategi pen biru pula. Okey, strategi British untuk British di mana? Di negeri-negeri bersekutu. Okey. Ni minggu lepas saya dah bagi nota ni Okey, pertama manipulasi. Betul tak? Kedua, ugutan dan desakan. Ketiga, perjanjian. Hari ini manipulasi kita dah habis. Okey, betul tak? Manipulasi 3. Inilah manipulasi 3 ni. Okey? Keduanya, ugutan dan desakan. Kita nak tengok peristiwa itu juga. Boleh ke? Are you boring? Siapa rasa boring?
No. Siapa Vivo rasa boring kan? Ramai yang tak boring, interesting katanya. Okay. It's really fun lah story ni. Dikatakan mereka sangat diperbodohkan kita. Betul tak? Kuasa Barat sangat diperbodohkan kita. Okay. Kita tengok yang desakan untuk Selangor. Okay. Desakan tu berlaku di mana? Desakan U dan ugutan. Di dua tempat Pahang dan Selangor. Okey, boleh kita sambung? Boleh ya. So many plus ini saya padam boleh. Sebab nanti kita nak buat nota. Okey, desakan dan ugutan. Di mana ni? Selangor dan Pahang. Okay, kita tengok kenapa berlaku desakan dan ugutan. Okey, kita tengok desakan British di Selangor. Okey, British mencampur tangan dengan. Okay, are you ready? All of you ready ya? Okay, so listen betul-betul Okay, seperti kita tahu apa maksud ugutan? Blackmail Okay, tengok British bertindak campur tangan dengan memberi bantuan ketenteraan untuk menamatkan kekacauan di Selangor. Okey, sebenarnya dia nak memberi bantuan ketenteraan. Okey? Namun British tidak berjaya memujuk Sultan Abdul Samad. Siapa tu Sultan Abdul Samad? Tadi kita bacakan dalam perang Kelang tu semasa pemerintah Sultan Abdul Samad lah berlaku perang Kelang. Okey, British tidak berjaya memujuk Sultan Abdul Samad menerima perlindungan British. Dia tegas sikit kot. British terus mencari alasan untuk meletakkan Selangor di bawah pengaruhnya bagi menguasai kekayaan biji timah di Selangor. Okey, lepas tu British mendapat alasan dengan mendesak Sultan Selangor untuk menerima perlindungan British apabila berlaku peristiwa yang mengugut aktiviti British di perairan Selangor, iaitu rompakan kapal dagang British. Okey, pada tahun 1873, kapal dagang British dirompak berdekatan perairan Kuala Langat semasa dalam perairan dari Pulau Pinang ke Melaka. Lepas tu serangan rumah api. Okey, pada tahun 1874 berlaku serangan terhadap rumah api di Tanjung Rajhodo. Okey, Rajhodo. Okey, so maksudnya memang Sultan Abdul Samad tu tak nak bantuan British. Okey, tetapi British masih cari alasan. Apa alasan kita nak dapatkan Selangor? Kenapa Selangor itu kaya dengan biji timah? Okey? Okey, lepas itu dia buat desakan ugutan. Pertama, dia curi kapal, merompak kapal kan? Kapal apa tu? Pertama tengok cikgu buat macam ni Ni rompakan kapal dagang British. Keduanya dia buat apa? Pembakaran apa tu? Serangan rumah api. Dia memang tak boleh tahan dengan Sultan Abdul Samad yang tak menerima British. So dia buat benda ni lah. Baik ke British? Tak baik buat macam ni Betul kan? Buruk sangat. Okey? Kesian orang tempatan masa tu. Betul kan? Okey? Faham tak sekarang macam mana berlaku ugutan di Selangor Okey, keduanya Pahang. Pahang itu kita tadi memang Pahang tu tak nak langsung. Dia tak cari langsung alasan untuk nak terima British. Tetapi masih British campur tangan dalam tu. Okey? Siapa yang melakukan serangan cikgu? Okey, ini dua berlakukan oleh British. Okey? Tengok serangan. Okey, kita tengok di Pahang Boleh? Are you ready? Are you ready to listen Okey.
Tengok Sultan Ahmad, okey, di mana itu ni berlaku di Pahang Okey, Pahang. Sultan Ahmad berhati-hati dalam rundingan dengan pihak British yang berusaha memujuk baginda untuk menerima perlindungan British. Okey, dengar dulu faham nanti saya akan terang. Okey, so stop chatting Okey. Sultan Ahmad di mana tu Pahang tu dia memang berhati-hati cakap dengan British sebab dia tak nak perlindungan dari British British tidak mempunyai ruang untuk melakukan manipulasi dan memaksa Sultan Pahang untuk menerima perlindungan British. Pada tahun 1887 British mendapat bantuan bantuan siapa? Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil British di Pahang. Tengoklah. Okey, kalau kawan baik, kita kalau itu sebab itu kita memilih kawan yang baik. Okey? Berhati-hati dengan kawan. Kalau kawan kita buruk, kita pun akan jadi buruk. Kalau kawan kita baik, itu yang parents kamu, mak kamu selalu advise kan. Don't friend with her. She's not good. The same thing happen in Pahang. Okey, dengar ya. Tengok dia Sultan Pahang memang tak nak perlindungan British. Tetapi kawan dia tu Sultan Abu Bakar dari Johor dia pula memujuk Sultan Pahang untuk menerima British. Okey? Lepas tu pada tahun 1888 British menerima peluang untuk mendesak dan memaksa Sultan Pahang menerima perlindungan British apabila berlaku kematian seorang berbangsa Cina bernama Goh Hui. Okey? Yang ditikam di perkarangan istana. Dia di Pahang tu berlaku satu masalah iaitu seorang Cina tu ditikam di perkarangan istana. Mungkin masalah tak tahu apa masalah. Okey? Disebabkan itu Gihai dengan Haisan dah mula gaduh. So dia nak elakkan pergaduhan itu, Sultan Pahang terpaksa minta bantuan British. Okey? Lepas tu British mendakwa Goh Hui ialah rakyat British. Tengok dia cakap, Goh Hui itu saya punya rakyat, macam mana dia boleh tikam? Macam tu. Dan Sultan diminta tanggungjawab atas kematian rakyat tersebut. Okey, sebagai Sultan Pahang, Sultan Ahmad tu kena bertanggungjawab kematian Goh Hui. Lepas tu Sultan Pahang tu pun diam, terpaksa menerima perlindungan British atas alasan Sultan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam. Okay? Why Sultan need to help British? Because British itu kata, ini Goh Hui itu rakyat saya. Kenapa ditikam? Bagi alasan, dia bagi tension. So Sultan Ahmad pun katanya, okeylah saya menerima perlindungan British. Terpaksa menerima. Kesian kan? Sebab inilah berlaku. Why British so bad? Yes. Itulah kata demi kepentingan orang, bukan saja British di zaman sekarang pun demi kepentingan orang boleh buat apa-apa sahaja. Kita mesti kena berhati-hati dengan semua orang. Who really tikam Goh Hui? Itu tak tahu. Okey, tapi berlaku kematian Goh Hui di Pahang. Okey, disebabkan itu boleh ringkas. Okey. Apa yang boleh ringkas? Dia di sini Pahang ni, okey, kalau kita tengok Selangor tu disebabkan dia tak nak, tapi memang sudah ada apa? Percampuran dalam klan kan? So dia kena dan British itu buat permasalahan seperti rompakan dan serangan rumah mati. Okey, di Pahang, Pulau Pahang tu senyap, diam saja kan? Tapi dia mengambil strategi ugutan. Katanya
Pertama dia tak dapat, yang kedua dia minta Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk. Yang tu pun mungkin tak work out. So dia katanya alasan, saya punya rakyat siapa tu? Saya punya rakyat siapa tu? Gohu itu dah ditikam di perkarangan istana. So you bagi tahu saya alasan macam tu. And then Sultan Mahmud pun memang terpaksa menerima perlindungan dari British. Okay, faham tak sekarang? Who really understand the story? Tanuja faham, bagus. Ya, Goho itu memang orang British. So ramai yang faham. Memang interesting ke cerita saya ni? Dengan muka dengan cantik, cikgu dengan cantik dan senyuman. Kamu faham ya cerita? Terima kasih. Okey, so ramai yang faham Okey, bagus. Mungkin Goho itu di-planning oleh British, siapa tahu kan? Kita tak tahu. Kalau you nak tahu lebih detail, ambil Form 6. Okey? Form 6 ataupun pengajian sejarah. You boleh investigate lagi. Okey? King Sharan faham okey. Okey, boleh? So kita tengok perjanjian pula. Yang ni terdapat verb. Okey, Narish faham 100% bagus. Okey, sekarang desakan sudah. Perjanjian pula ada berapa? 4. Tak, dia dah buat manipulasi di Perak. Lepas tu dia dah buat manipulasi di mana tu? Negeri Sembilan, Pahang, Sungai Jok, lagi apa? Selangor kan? 4 tempat. So, dia nak buat something proof. Okay? Something the proof. British tu nak proof kan? So, proof tu apa dia? Perjanjian. Perjanjian tu ada 4. Okay, boleh? Cikgu tulis dulu perjanjian apa tu? Perjanjian Pangkor 1874. Saya ingat perjanjian tu, tapi tahun itu suka nak ingat. Perjanjian British dengan Sungai Chong. Tengok, untuk nak dapatkan Sungai Chong pun dia buat perjanjian. Okey? Lagi apa? Perjanjian British Selangor pada tahun 1879 dan lagi satu apa dia? Perjanjian British. Tengok dalam buku teks ada dan nota cikgu. Pahang pada tahun 1887. Okey, boleh? Okey, ada masa lagi? Yes, ada 15 minit. Boleh saya bagi penerangan Okey, tengok di Perak, di Perak dia buat manipulasi kan? Okey? So, bagi mengukuhkan kuasa, British mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan untuk mengikat persetiaan. Okey? Pemerintah menerima pengaruh British dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okey? Pertamanya perjanjian Pangkor pada 1874. Okey? Dia buat di mana tu? Perak. Okey, apa maksud apa ciri-ciri yang terdapat dalam perjanjian Pangkor Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Okey? Lepas tu Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberi sebuah tanah jajahan kecil untuk ditadbir Di mana tu Larut Lepas tu Sultan menerima seorang residen. Okey, saya nak tanya, apa peranan residen? Siapa boleh jawab ni? Peranan residen. Who can answer me? Nasihat Sultan, pentadbiran, nasihat Raja-Raja Melayu, kecuali. Yes, Syabina dah jawab. Bagus. Okey? Okey lepas tu tengok Sultan menerima. Okey, sudah. Okey dengar betul-betul
perjanjian Pulau Pangkor tu, Sultan menerima seorang residen British. Nga Ibrahim mengakui seorang orang kaya Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. Nasihat residen British mesti diberi dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Dan paling penting ialah British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Okey, boleh? Ini yang terdapat dalam Perjanjian Pangkor. Okey, Perjanjian Pangkor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Boleh tak kamu hafal? Sebab Perjanjian Pangkor tu sangat penting. Senang juga. Okey? Boleh? Tengok Raja Abdullah dikira sebagai Sultan. Lepas tu Raja Ismail pula menjadi Raja Muda dan bagi tanah jajahan yang kecil. Sultan menerima residen. Nga Ibrahim menjadi orang kaya Menteri Larut dan menerima penolong residen. Lepas tu residen, peranan residen masuk dalam ni. Residen itu mesti diminta dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran kecuali dalam agama Islam dan adat Melayu. Lepas tu British berkuasa penuh dalam memungut cukai di Perak. Okey, boleh? Okey, kita tengok perjanjian kedua. Perjanjian British dan Sungai Jung. Okey, boleh? Kita tengok perjanjian. Ada dalam buku teks. Yes, kena hafal. Okey, perjanjian British dan Sungai Jung. Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Jung. Dia kata, you pemerintah. Tetapi British pula ambil kuasa penuh dalam memungut cukai. Okey? Okey, British mengambil kuasa penuh di memungut cukai di Sungai Lenggi. Okey? Tengok Dia Kelana itu dikira sebagai, dikata you nak jadi raja kan? Okey, ambil raja. Tetapi hasilnya dia ambil. Okey? உனக்கு பதவி தானே வேணும், ராஜா எடுத்துக்கோ. ஆனா அவங்க எல்லாமே எனக்கு வேணும். Like that. Okay? Tiada kuasa. Okay? You nak raja kan? Okay, kekal you jadi raja. Tapi pemungut cukai itu saya. Macam tu. Okay? Lepas tu perjanjian British Selangor pada tahun 1879. Diiktiraf tu dikatakan gelaran. Okay? Yes, Vigneswara itulah. Dan apa gunanya ada nama tapi tak ada kuasa. Macam itulah orang tempatan kita pada masa itu. Okey? Okey, dengar ya. Lepas tu perjanjian British. Ada lagi berapa? 9 minit Perjanjian British di Selangor pula. British membantu Sultan menerima negeri. Sultan memerintah negeri. You kata, you nak negeri kan ambil. You lah Sultan. Okey? British menghantar J.G. Davidson ke Klang dan Frank Swettenham, okey, Swettenham ke Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Tengok dia hantar 2 orang wakil ke British untuk membantu pentadbiran. Maksudnya semuanya atas dia lah. Tapi Sultan nak memerintah negeri, okey, you nak memerintah negeri. Tapi saya hantar 2 orang. Macam tu. Okey, dan last kali perjanjian British faham pada 1887. British menetapkan seorang wakil yang mempunyai kuasa sebagai pegawai konsul di Pahang. Dia kata sebagai pegawai lah dia hantar seorang. Lepas tu British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang. Saya kata saya lah kena jaga. Pahang tidak Pahang tu tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing. Di mana-mana kerajaan itu tak boleh buat perjanjian tanpa kebenaran British. Yalah, British kan dah buat perjanjian. Pahang tu sebenarnya kekayaan emas. So planning British ialah nak dapatkan semua emas. Okey, faham tak sekarang? Okey.
Ciri-ciri residen kita dah baca. Okey, minggu depan kita sambung ciri-ciri negara. Ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu sudah ke? Sudah kan? Tanuja? Sudah kan? Lepas tu sekarang kita 4 faktor pembentukan. Pembentukan sudah ke? Pembentukan negeri-negeri bersekutu? Belum Okey, minggu depan kita sambung itu and then terus masuk ke bab 5. Boleh? Pemerintahan, okey, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, boleh? Adakah anda semua faham berkaitan cerita hari ini, manipulasi kita sudah baca, ugutan dan desakan sudah baca, perjanjian sudah baca. Okey, saya nak tanya. Cikgu dah ajar 3 topik di sini, kan? Okey, you nak bagi berapa staff untuk saya explain this cerita? Saya nak tahu. 10. Full mark is 10. You nak bagi berapa staff? Wah, Tanuja nak bagi 10. Wah, ramainya bagi saya 10. Ada yang 10,000 bos. Okay, that means you all faham this cerita. So, objektif saya berjaya hari ini ya. Yes, okay. So, terima kasih kamu semua memang berfokus. Sebab tu kamu boleh tengok kita tak guna whiteboard untuk kelas hari ini ya. I just explain to you, you all can understand. See how clever you are. Memang you all pandai ya. Disebabkan saya just bercerita saja, you all faham. Okay, dan ramai yang bagi saya 10/10, bagusnya. Okay. Okay. Ada lagi berapa minit? Sebab tadi ada rakan-rakan kita masuk lambat Mereka tak tahu information hari ini kan. Boleh saya bagi saya ulang sekali lagi ya. Okay, so yang ni faham strategi British untuk yang kita belajar hari ini ya. Saya tak ulang Nanti minggu depan kita akan buat soalan. Okay, boleh? Okay, tak apa. Sekarang kita tengok the information Okay, first mega seminar. It's on when? Bila tu? First May. Okay, 2021. Ini first information Second tu 7 tuition pada 3 hingga 6 Mei tiada tuition. Okay, replacement on 26 May 2021 on Wednesday. Okay. So tuition anda bermula 7. Okay. 7 Mei bermula tuition Okay, the third one is registration. Registration for bulan Mei. Okay, tengok saya ulang Okay, dengar ya. Okay, dengar. Kita ada seminar, mega seminar pada bila tu? First May on level day Cikgu Anan buat video cantik-cantik kan hantar semua. Kamu menonton tak? Tamil version dan English version. Ada tengok kan? Yogesh ada? So mega seminar itu free tak ada orang buat free tau. The basic seminar kalau nak buat seminar tu kena bayar seorang 100. Tapi Cikgu Hanan buat free untuk kamu So tolong join dan beritahu dengan kawan-kawan semua Okay, the sejarah bagi seminar sejarah tu 4 PM until 5. Okay, check balik So sejarah tu saya harap ramai yang boleh masuk lah. Okay, sebab cikgu mengajar berkaitan struktur, cara jawab soalan struktur dan esei. Tiada bertopik. Saya akan ajar teknik menjawab. Okay, my program is teknik
mendapat A dalam sejarah. Siapa nak join? Okey, bagus. Okey, saya punya program Nama program saya teknik mendapat A dalam sejarah. Okey. And then the second info is tuition kamu untuk bulan depan, okey, bermula 7 Mei. Disebabkan 3 hingga 6 Mei tu tuition, tiada tuition, ganti yang the replacement will be on 26. Okay, 26 Mei. Iaitu biasa dia public holiday juga. Cikgu Anan tahu, okay? Disebabkan itulah Cikgu Anan fix on 26 Mei. Okay, you all understand? Okay, the third one is registration for May. Macam biasa, guna mobile apps. Okay, do your registration. Okay, and do the payment. Semua dah pandai pakai kan sekarang? Okay, boleh? So, inilah information yang saya nak bagi. Okay, so Tanuja love sejarah. Terima kasih Tanuja. Disebabkan cikgu ya. Tashmita bagi saya hak. Thank you, Tashmita. Okay, so you all memang berfokus hari ini sebab tu objektif saya tercapai hari ini. Okay, so your class ada seminit lagi. Okay, typer. Jumpa kamu minggu depan Yes, our class on 10 Mei Lepas ni Okay, dah seminit habis ke belum? Okay, minum air banyak-banyak sebab kes dah semakin meningkat. Jaga kesihatan, ikut SOP di sekolah. Okay, jangan nak shake hand bagi dengan kawan semua tu Naris, terima kasih. Ramai yang suka sejarah bagus. Tolong love the subject. Then only the subject will love you. Okay? Dah 7.30 itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Bye-bye.